Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sambung perbincangan kita baru ni, iaitu ayat-ayat mansukh daripada surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke-9. Surah An-Nisa ayat yang ke-9 daripada apa yang dihitung oleh Imam Suyuti sebagai mansukh. Dalam nota kita ni muka surat 132. Surah An-Nisa ayat 8. Kemurahan hati terhadap orang yang tidak bernasib baik. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi. Qauluhu ta'ala wa idha hadaral qismata al-ayah qila mansukhah wa qila la walakin tahawana an-nasu fil amali biha qultu qala Ibn Abbas hiya muhkamah wal amru lil istihbab wa hadha azhar. Ayat yang ke-9 ni iaitu firman Allah Ta'ala wa idha hadaral qismah. Jadi ayat ni wa idha hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat harta pusaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian yakni harta pusaka, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ayat ini dikatakan mansukh, dikatakan juga tidak mansukh, akan tetapi oleh kerana manusia mengambil mudah dalam mengamalkannya, maka syariat memberi penekananlah. Saya mengatakan Ibnu Abbas berkata ia adalah muhkamah, perintahnya itu sebagai sunat dan ini lebih nyata. Jadi di antara ayat yang dibahas oleh Imam Waliullah bahawa ada ayat tersebut tidak mansukh, antaranya ayat inilah surah An-Nisa ayat yang ke-8. Jadi mengikut ramai ulama, ayat ini sudah mansukh dengan ayat mana? Itu dengan ayat tentang harta pusaka. Di sini Syekh Waliullah dia tidak sebut, sebab maklum dah lah ayat tu ayat yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazzil unsayain. Jadi tidak ada lagi lah pembahagian terhadap anak yatim dan miskin daripada harta pusaka itu. Tetapi ayat ni dah dalam perbahasan kita, dalam perbahasan Imam Waliullah ni nota 303. Oleh kerana manusia mengambil mudah dalam mengamalkannya, maknanya manusia tak caralah, tidak mengambil berat. Maknanya situasinya bila masing-masing penerima pusaka tu, ataupun kita kata ashabul furud, orang yang layak menerima harta pusaka tu, bila mana boleh bahagian masing-masing kat tu, dia lah sesat. Aku boleh hak aku, kamu boleh hak kamu. Kawan ni mati, jatuh saka pada kita ni sebagai ashabul furud, ada dapat 1/2, 1/4, 2/3 apa semua tu, pakat duk dia lah kau. Sesat lah. Kita ambil hak masing-masing, kira-kira kita telah melaksanakan kefarduan Allah Ta'ala. Sesat lah. Tetapi ayat ni, oleh kerana manusia ni dia tidak ada sifat bertimbang rasa, sifat dermawan, maka Allah SWT memerintahkan supaya diberikan juga
sebahagian daripada harta pusaka ni untuk orang lain. Yang ni ashabul furud ni, bila mana dia dapat bahagian ni, bagilah etek. Jangan duk makan kau dia, memang tu hak dia layak dapat. Tetapi dia kena bersikap dermawan, berkongsi harta. Jadi Syah Waliullah dia memberi taujih bahawa ayat ini muhkamah tidak mansuh berdasarkan kepada Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan ini sunat. Bila kata ini sunat, maknanya tidak wajib lah. Jadi lebih sunat itu mengikut Syah Waliullah lebih zahir, mengikut ayat, maknanya tidak wajib. Bila kata tidak wajib, ini dalam bab muasah, yakni bertimbang rasa. Menurut Sa'id Ibnu Jubair, anak murid pada Ibnu Abbas, dia kata pemberian ni wajib. Pemberian ni wajib. Nombor 305 tu, para ulama berbeza pendapat berhubung pemberian yang tersebut dalam ayat ini, adakah ia sebagai wajib atau sunnah. Sekumpulan ulama mengatakan wajib kepada petunjuk daripada ayat ini adalah wajib. Sebab dilalah daripada ayat ni, yakni al-amru lil wujub. Kaedah usul fiqhnya al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub tu mana? Iaitu farzuquhum minhu. Berikanlah kepada mereka itu. Yakni beri kepada ulil qurba. Ulil qurba ni bukan ashabul furud lah. Contoh kita kata cucu. Cucu ni oleh kerana si mati ni ada anak, jadi cucu tak dapat. Dipanggil mahjub. Terdinding. Cucu tak dapat disebabkan ada anak. Jadi cucu ni dah, kalau kira tak payah sibuk mana, tetapi katalah muka cucu ni duduk ketuk dia, dah jenis pok kan, ayah ni dah, dia tak bagi Kuala Lumpur, konon-kononnya anak dia ni biarlah sekolah harap sini, dah tak payah duduk Kuala Lumpur dengan dia ni, duduk dengan tok dia. Jadi tok dia mati, saka tu memang tak boleh pada cucu. Tapi oleh kerana ayah ni sebagai asal furud, dia kena tengoklah juga. Oleh kerana dia sendiri ni sebagai anak kurang berbakti kepada ayah dia. Tengok-tengok sebenarnya anak dia tu, yang ni cucu dia tu lebih tolong. Maknanya cucu dia tu lah, anak dia tu lah, ya cara kepada ayah dia berbanding dia sendiri. Maka dia sebagai ayah, sebagai ashabul furud ni, molek wilah kepada anak dia ni sedikit sebanyak. Begitu juga anak yatim. Anak yatim, mana-mana anak yatim lah. Begitu juga orang miskin ni, berilah sedikit. Yang ni bila mana mereka ni menghadiri pada waktu pembahagian harta pusaka. Cuma dalam perbahasan ulama ni, wa idza hadaral qismah ni, hadara ni tidak kata mesti ada pada waktu pembahagian tu. Sebab apa? Sebab ni orang bagi di mahkamah ataupun wakil di amanah raya. Jadi hadara ni setengah ulama tafsir, wa idza hadara wa alima biha, mendapat tahu. Bunyi khabar dia mau bagi harta pusaka. Jadi adalah hak kecek tu, hak tanya-tanya tu. Padahal dia hak tanya tu tak layak dapat, tetapi oleh kerana dia nak jugalah kata, ataupun dia jenis cara ni, tanya khabar juga. Jadi patut orang menerima harta pusaka ni sebagai ashabul furud tadi, dia bagi juga. Jadi bagi ni, ulama yang kata ini tidak ada kena-mengena dengan harta pusaka, jadi tak boleh kita nak kata ayat ni memasukkan ayat pusaka tu. Ayat ni dimasukkan ayat pusaka, kerana kita tak boleh nak kata ayat ni dimasukkan oleh ayat pusaka. Kerana apa? Kerana dalam ayat ni tak ada penetapan qadar. Farzuquhum, berilah. Berilah ni minhu, sikit daripadanya. Jadi ayat ni tak ada kaitan dengan bab pemberian harta pusaka. Bila begitu tak boleh kita nak dakwa ayat ni sudah mansuh kerana ayat pusaka. Sebab ni cerita lain. Cerita lain. Kita baca lagi dalam nota 305 ni.
Jadi farzuquhum tu, kalau mengikut sebahagian ulama seperti Sa'id bin Jubair, dia kata wajib kerana al-amru lil wujub. Farzuquhum tu maknanya amar menunjukkan kepada wajib. Yani al-aslu fil amri al-wujub. Dan tidak ada dalil lain yang memalingkan dari asal. Maknanya tidak ada qarinah as-sarifah. Tidak ada tanda ataupun dalil lain yang memalingkan daripada makna wajib kepada makna sunnah. Tak ada. Kita belajar dalam usul fiqh kan, asal kepada amal ni wajib. Kalau ada dalil yang menunjukkan kepada tidak wajib, maka kita kena pakai sebagai tidak wajib. Kalau kita amal asal dia wajib, kalau kita dapati ada dalil yang memalingkan kepada tidak wajib, kita kena pakai dengan makna tidak wajib. Selagi tidak ada dalil yang memalingkan, maka kita kena pakai kekal sebagai wajib. Contohlah kita kata, dalam hadis Nabi ada sebut sallu qabla al-maghrib. Semayalah sebelum maghrib. Qabliyah maghrib lah. Sallu qabla al-maghrib. Jadi zahir daripada amal tu wajib. Tetapi hujung tu Nabi kata liman sya'a, bagi siapa hendak. Jadi liman sya'a tu ada pilihan. Kalau pilihan maknanya tidak wajib. Jadi itu panggil liman sya'a tu qarinah as-sarifah, dalil yang memalingkan. Jadi di sini kalau tengok dalam ayat ni tak ada tu qarinah sarifah tu. Adanya wajib, farzuquhum, tambah pula satu lagi kewajipan, waqulu, dan kata kepada mereka tu kata-kata yang baik. Jadi bukan setakat amar ini menunjukkan kepada sunat, tetapi amar ni ditambah pula dengan amar satu lagi. Selain itu, bukti wajib ialah Allah menyatakan perkara ini sebelum daripada menyebut penerima-penerima dan bahagian yang diterima dan asabah. Maknanya ayat yang ke-8 ni sebelum daripada ayat pusaka tu, ayat yusikumullah tu. Kita tengok mula ayat yusikumullah tu, surah An-Nisa ayat berapa? Ayat yang ke-11. Ayat ni ayat yang ke-8. Jadi ayat yang ke-11 tu berkenaan dengan ashabul furud. Masing-masing dapat bahagia dia. Adapun ayat yang ke-8 ni, ini pemberian bukan sebagai harta pusaka. Ini pemberian yang suku ni. Sekumpulan ulama mengatakan sunat. Seperti yang kita sebut atas tu, itu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata sunat. Kerana perkara ini termasuk dalam bab adab, akhlak, budi pekerti dan ihsan. Maknanya tambahan lah. Benda tambahan selain daripada zakat. Selain daripada zakat. Jadi wajib tu zakat. Perintah dalam bab adab biasanya menunjukkan kepada sunat. Sekiranya ia merupakan satu yang wajib, maka pasti qadarnya disebutkan dengan jelas. Jadi Damon ni kata ni sunat tidak wajib sebab tidak ada qadar. Tapi pendapat yang kata wajib itu, pendapat yang mengatakan tidak wajib hanya kerana, tetapi sebagai sunat dengan dalil tidak ada qadar, tak tepat juga. Sebab tidak semestinya benda wajib ni dia ada qadar yang ditetapkan. Seperti mahal lah. Kalau bab mahal dalam ayat ke berapa? Ayat yang keempat ni, surah Maidah ni. Ayat yang keempat tu, kalau mahal tu wajib diberi, tetapi tidak ayat qadar. Wa atun nisa asaduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita-wanita itu mahar untuk mereka. Jadi wajib beri. Banyak mana? Tak ada qadar. Jadi tidak ada qadar tidak bererti benda tu tidak wajib. Sebab ada dia, sebab dalam bab wajib ni dia ada wajib muqaddar, dia ada wajib ghairu muqaddar, wajib yang ditentukan jumlah dia dan wajib yang tidak ditentukan jumlah dia. Seperti inilah, seperti mahar, gapo lagi, nafkah kepada anak bini ni dia tak ada qadar. Tapi kita kena pakai ni lah, bil ma'ruf, standard, dengan cara yang baik, dengan cara yang diterima oleh masyarakat.
Menurut Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh ni setengah ulama terima, setengah ulama tak terima. Ulama terima tu dia kata ini salah seorang daripada ulama Azhar ya jiwa reformis. Dia banyak islah ni. Khitab ini, khitab maknanya message lah. Khitab, wacana, khitab. Message ini ditujukan kepada orang yang dibahagikan harta kepada mereka. Mana orang dapat harta pusaka, maka ayat ini ditujukan kepada dia. Dalam bab tafsir ni, bila mana kita baca ayat ni, kita kena jelas khitab pada siapa. Allah Ta'ala sebut dalam firman dia tu, kadang-kadang tuju kepada setiap orang beriman, kadang-kadang tuju kepada Nabi saja, kadang-kadang khitab itu ditujukan kepada Yahudi, kadang-kadang kepada Nasrani, kadang-kadang kepada kedua-dua ahli kitab, kadang-kadang ditujukan serentak belaka. Kepada orang Yahudi lagu ni, orang Nasrani lagu ni, orang musyrikin lagu ni. Macam kita bicara ayat surah Al-Maidah itu kan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sesungguhnya bagi kamu ni ada tanda yang besar bila mana bertembung tentera Islam dengan tentera musyrik dalam peperangan Badar. Jadi lakum tu boleh ditujukan kepada Yahudi, boleh ditujukan kepada Kristian, boleh ditujukan kepada orang Mekah, boleh juga ditujukan kepada orang beriman. Boleh berlaku. Begitu juga macam kata ayat alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Khitab tu tuju siapa? Pada Nabi kau? Tidakkah kamu lihat? Kalau kata Nabi tak beranak lagi pada tahun tu. Tahun Nabi beranak, Nabi tak nampak. Kalau ikut Imam Farahi, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu Allah Taala tujukan kepada setiap seorang orang-orang Mekah yang menyaksikan peristiwa tersebut. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi kalau kita baca terjemah dia kata apa? Tidakkah kamu lihat dalam braket wahai Muhammad? Jadi dia kena qana lagi lah. Tidakkah kamu perhatikan? Tapi khitab tu kalau ikut Imam Farahi ditujukan kepada setiap orang Mekah yang menyaksikan peristiwa tersebut. Itu bab khitab. Jadi khitab ni ditujukan kepada orang yang dibahagikan harta kepada mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa harta itu diakui sebagai rezeki yang Allah berikan kepada penerima pusaka secara percuma. Jadi kamu dapat secara percuma, farzuquhum, berilah sebagai rezeki, kongsikanlah. Biar orang rasa juga sikit-sikit. Jadi rezeki daripada Allah kepada penerima pusaka secara percuma. Kih dia anak dia dapat. Bukan kata kih jasa. Maknanya benda ni tak kira anak tu berbakti kau tidak, kalau ayah dia mati memang dia dapat harta pusaka. Yang ni dia dapat dengan cara percuma. Tak ada susah payah. Ayah tu kira lah kerja yak tua sampai yak muda sampai tua nak beli kopi teh tu dah patah belikat-belikat. Senang-senang anak boleh percuma. Tanpa usaha dan penatlah mereka. Oleh itu tidak sepatutnya mereka bersikap bakhil terhadap orang yang sangat memerlukannya yang terdiri daripada kaum kerabat. Jadi kita boleh harta tu banyak lah. Jadi bila kita boleh, kita sebagai anak dah, gak ayah kita ni ada adik, ada abang dah. Jadi kita sebagai anak penerima pusaka ni kena beramal dengan ayat ni lah. Bagi orang kata sama seria kepada adik-beradik ayah kita tu, walaupun dia tidak dapat harta pusaka, tapi lah sikit. Kalau kita boleh beri khabar boleh 30,000 dah, lah 500. Wak ubak kata kita ayat kau dia, ambillah sikit wak ubak dah. Jadi wak ubak tu lah, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ucap dengan kata-kata yang baik dah. Bukan kata sibuk duk nanya-nanya dah, ambil lah nak kat. Tu bukan ma'rufa tu lah. Kita kata ni adalah kita bagi biar rasa sikit-sikit seorang. Itu qaulan ma'rufa. Mana kata-kata yang baik, yang
apa kata wak sedap, yang dapat mengubah ke ikutlah. Tidak kata kita buingan mecok. Ya muka keliling si mati ni ke. Ada macam-macam kan. Jadi kita wui jugalah sedikit sebanyak. Yang mana mereka ni terdiri daripada kaum kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin. Di antara mereka itu tidak mendapat harta pusaka menjadi sebab kepada hasad dengki terhadap ahli keluarga yang bukan waris pusaka. Ya dengki pula ada. Ucapan yang baik itu adalah kata-kata pengubat kepada mereka ketika mana mereka mengambil pemberian tersebut, sehingga tidak berat kepada orang berjiwa besar untuk menerimanya. Mana kadang-kadang orang dia kata bapa wi sayanya, bapa wi kitanya. Tak. Contohlah pak saudara ni. Jadi anak saudara dia mari wi juga. Jadi dia kata buat gapo kita piti ni dak. Kita memang tak layak dapat. Sebab dia pun bukan kandak, tapi oleh kerana bila diberikan dan dia rasa bersalah, maka kita ayatlah sepatah dua kata-kata yang baik. Mana dia pun terima dengan senang hatilah. Manakala orang yang berkeinginan pula akan berpuas hati dengan apa yang diberikan. Orang hendak tanya khabar macam. Beri khabar ada bagi dah atas saka. Tak ada jatuh hati kau alik ni. Jadi orang yang sibuk ni, orang berkandak ni, awilah sikit. Biar demo ni tak kecek dah. Ini kerana di kalangan fakir miskin ada menganggap sedikit apa yang mereka terima dan menganggap orang lain menerima lebih banyak. Sebab ada juga dia suruh banyak dah ni kita dapat ni. Waktu pula kata suruh sikit. Cuma ni je. Oleh itu ucapan yang baik hendaklah dilafazkan dalam situasi ini. Ini disebutkan oleh dalam kitab tafsir Ulama Qila fi Ayati Tanzil. Nama apa dia pengarang dia ni? Al-Khatib Makki gitulah. Dia salah seorang daripada anak murid Muhammad Abduh. Dia ada kitab tafsir komplit lah. Dia Syekh Muhammad Abduh ni, kalau kita belajar dalam tafsir ni, dia panggil aliran tafsir islahi ijtimai. Dia banyak sentuh tentang masyarakat, nak baiki masyarakat. Jadi kalau setengah tafsir tu kan, tafsir bil ma'thur, dia guna hadis, tafsir Quran dengan Quran, ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir dengan sufi, ada tafsir ayat-ayat fiqh. Kalau aliran Muhammad Abduh ni, dia tafsir reformis, tafsir islahi ijtimai, mana ke arah membaiki masyarakat. Itu cara tafsir dia. Kalau Maulana Husain Ali tu, Hashim Ali Alwani, dia tafsir tauhid. Semua ayat tu tauhid belaka. Tauhid syirik. Itu aliran dia. Jadi ni bahagian tauhid. Aliran tauhid. Kalau hak sufi ni dia agak ikut tasawuf lah kau. Hak Muhammad Abduh ni islahi. Jadi hak kita terkenalnya tafsir Manar, Rashid Ridha. Lepas tu kemudian tafsir Ulama Qila fi Ayati Tanzil ni. Cuma tafsir Rashid Ridha tu dia tak siap. Setakat surah Yusuf. Tapi hak ni lengkap. Cuma detail tu hak Rashid Ridha lah, hak tafsir Ulama Qila fi Ayati Tanzil ni dia reka-reka. Seorang lagi aliran ataupun anak murid kepada Muhammad Abduh ni, iaitu Syekh Abdul Jalil Isa. Monasri dia rajin sebut. Abdul Jalil Isa. Abdul Jalil Isa ni dia ada dua tafsir dia, dua kitab tafsir. Hak jilid, tu hak 3 jilid. Jadi demo ni dia aliran reformis islahi lah. Jadi kalau ikut pendekatan demo ni, dia payah nak terima ada ayat-ayat masuk ni, sebab dia kira ayat ni boleh diamalkan lagi, ada konteks, ada wajah. Jadi hak kata ayat ni tidak masuk juga seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi.
Mutawalli Sy'arawi ni orang mesti kenal lah. Kau pakai piyah saya ingat. Syekh Mutawalli Sy'arawi. Dia pun berpendapat lebih kurang lagu ni jugalah, supaya masyarakat ni berada dalam keadaan kasih sayang lah, dengan ada pembahagian sedikit sebanyak ni. Jadi kalau kata masuk, tak lapuk jalan tu. Sebab ayat ni boleh lagi diamalkan supaya pada waktu pembahagian harta pusaka ni masing-masing ada juga bahagia dan tidak timbul dengki. Kemudian ayat yang ke-10 yang didakwa sebagai mansukh oleh Imam Suyuti dijawab oleh Imam Waliullah, iaitu ayat 15 daripada surah An-Nisa, hukuman terhadap perbuatan keji dan memalukan, iaitu ayat wallati ya'tinal fahishah. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu. Ayat ini dikatakan mansukh dengan ayat An-Nur tu. Jadi ayat yang kedua An-Nur. Syekh Waliullah kata tidak mansukh, tidak ada nasah padanya, bahkan ia berterusan hingga ke hujung tempoh, dan apabila sampai tempohnya Rasulullah SAW menjelaskan bahawa jalan yang dijanjikan itu sekian-sekian. Oleh itu tiada nasakh. Jadi Syekh Waliullah kata tidak mansukh. Cuma ayat ni seolah-olah ayat tergantung lah. Allah SWT jelaskan ayat ni, ayat wallati ya'ti ni, ya'tinal fahisha ni seolah-olah macam ijmal. Jadi ijmal ni memerlukan kepada bayan. Jadi bayan itulah mari ayat An-Nur. Jadi ayat ni kita tengok semula. Ayat wallati ya'tinal fahishata, ayat ni selengkapnya. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang saksi di antara kamu terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunglah mereka dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Surah An-Nisa. Jadi ayat ni dikatakan mansukh dengan ayat surah An-Nur, ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebab tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebab, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belah kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang yang beriman. Jadi Syahrullah kata tidak mansukh. Dalam syarah tu nota 308. Ayat ini tidak nak mansukh di sisi Syekh Waliullah kerana tempoh hukum yang tersebut dalamnya telah berakhir setelah berlalu sekian lama masa. Apabila masa telah tamat, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni faqad ja'alallahu lahunna sabila. As-sayyib bis-sayyib wal bikru bil bikri. As-sayyib jaldu mi'ah thumma rajmun bil hijarah wal bikru jaldu mi'ah thumma nafyu sanah." Ambillah daripada aku, terjemah lain ni, salah terjemah ni, kena betul ni. Ambillah daripada aku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan untuk mereka. Khudhu anni tu dia ada satu riwayat khudhu anni, salah letak ni, mata dengan terjemah. Allah Ta'ala telah menetapkan jalan untuk mereka, janda dengan janda, gadis dengan gadis. Maknanya yang berkahwin dengan yang berkahwin, yang belum berkahwin dengan belum berkahwin. Yang berkahwin itu 100 sebab,
100 sebab kemudian direjam dengan batu. Kemudian yang belum berkahwin itu 100 sebab kemudian dibuai daerah selama setahun. Tapi hadis ni kena bicara semula lah. Kita baca dulu. Ini bukanlah istilah nasakh di sisi mutaakhirin. Ia menganggap nasakh sebagai penamatan hukum secara mutlak. Maknanya kita bicara dulu nasakh mengikut mutaqaddim ini dia umum lah. Nasakh mengikut mutaqaddim ini umum. Nasakh mengikut mutaqaddimin umum, mutaakhirin kata khusus. Khusus ni maknanya tempoh hukum tu telah tamat, tak boleh nak amal dah. Maknanya kalau merujuk kepada ayat ni, orang kata mansuh tu tidak ada lagi hukum apa? Kurung dalam rumah. Adanya rejam ataupun buai daerah selama setahun. Adapun hukum yang tertakluk dengan tempoh masa atau ia dilaksanakan hingga ke tempoh tertentu, maka ia tidaklah mansuh dengan hukum yang datang kemudian. Dalam kitab Nurul Anwar, Syarah Al-Manar, salah satu kitab usul fiqh utama dalam mazhab Hanafi, ada dinyatakan izal tahaqa bihi at-tawqit la yunsakhu qabla dhalikal waqt wa ba'dahu la yutlaqu alaihi ismu nasakh. Apabila sesuatu hukum terikat dengan waktu, maka ia tidak boleh dinasahkan sebelum habis waktunya. Setelah habis waktunya pula, ia tidak boleh dikatakan sebagai mansukh. Jadi dengan kata lain, pelaksanaan hukum pengurungan itu berlaku sehingga datang keputusan Allah sebagai jalan keluar. Maknanya kurung di rumah tu sebagai tempoh menunggu keputusan Allah. Mana tentang mereka tu tak ada lagi keputusan Allah. Jadi sebelum turun ayat sebab 100 kali ataupun sebelum hari ketetapan rejam sampai mati ni, kena tunggu dulu kurung rumah. Setelah habis waktunya pula, ia tidak boleh dikatakan mansukh. Jadi dengan kata lain, pelaksanaan hukum pengurungan itu berlaku sehingga datang keputusan Allah sebagai jalan keluar. Maknanya selagi tidak mari keputusan Allah, kena kurung. Bila keputusan Allah mari itulah, itu makna jalan penyelesaian. Dan itu merupakan tafsiran melalui ayat 2 surah An-Nur. Cuma Syekh Waliullah di sini tidak menjelaskan adakah ayat An-Nisa ini diamalkan atau tidak. Mana boleh kurung lagi ke tidak lah ni. Apakah kurung ni dengan tibuh dalam J? Tak sesuai sebab Allah Ta'ala jelas sebut fa'amsikuhunna fil buyut. Kurung kalau mereka tu dalam rumah-rumah, dalam rumah masing-masing, bukan dalam jangka ataupun di lokap, boleh dak rumah di sini. Jadi Syekh Waliullah tak sebut ni ayat ni diamalkan lagi ataupun tidak. Jadi kalau kata tidak diamalkan lagi, masuk lah. Masuk. Maknanya taujih Syekh Waliullah di sini menimbulkan kemuskilan lagi. Jika ia diamalkan, maka bagaimana caranya? Nak kurung rumah tu macam mana? Maulana Sa'id Palampuri menjelaskan bahawa ayat 15 An-Nisa ini dipakai dalam konteks negara yang orang-orang Islam tidak mampu melaksanakan hukum hudud kerana tidak memiliki daulah dan kekuasaan. Mana tak ada daulah, tak ada syaukah. Maknanya Islam ni kalau dia golongan minoriti, tak boleh nak buat hukum hudud, maka inilah hukum dia. Jadi Maulana Sa'id Palampuri ni dia faham lagu tu. Maknanya ni termasuk dalam fiqh minoriti, dia panggil fiqhul aqalliyat, fiqh minoriti. Apabila negara Islam benar-benar berdaulat dan memiliki kekuasaan, mana tertegak undang-undang Islam, dilaksanakan hukum hudud dalam bab jenayah ni, tidak hanya dalam bab kekeluargaan, maka hendaklah dilaksanakan hukum sebagaimana ayat 2 surah An-Nur. Tapi kita kata, bagaimanapun tafsiran pengarang Aunul Kabir ni, Maulana Sa'id Palampuri ni dipengaruhi oleh latar belakang beliau yang tinggal di negara India yang dikuasai oleh bukan Islam. Maknanya
pengaruh masyarakat dia tu, sebab dia di India ni orang Islam minoriti, tak pakai undang-undang Islam. Jadi dia derah nampak tu maknanya latar belakang masyarakat dia, negara dia tu bukan negara India, tidak negara Islam. Jadi seolah-olah ayat An-Nisa ni untuk negara aqalliyat, negara minoriti Islam. Hak surah ni negara kerajaan Islam berdaulat. Sedangkan hukum Islam ni kena pakai, tak kira lah. Tak kira. Negara berdaulat ke tidak berdaulat ke, hukum Islam ni dia kena ada. Tidak jelas tu pembahagian. Dia pembahagian ni negara minoriti ni hukum dia ni dia banyak ikut ijtihad. Tidak mari ikut dalil qat'i ni, sebab dalil qat'i baca Quran ni dia untuk semua. Kita kena letak untuk semua. Tak apa, itu kita pegang dulu pendapat, kita terima dulu pendapat Maulana Sa'id Palampuri rahimahullah dalam Aunul Kabir dia. Majoriti ahli tafsir mentafsirkan al-fahishah dalam ayat ni sebagai zina. Mana kalau kita tengok wallati yatinal fahishah. Jadi fahishah tu ahli tafsir bila dia dengar perkataan fahishah ni, automatik dia terjemuh, dia tafsir sebagai zina. Sebagai zina. Bagaimanapun ada juga pendapat lain mengatakan ayat ini tidak mansukh. Kerana makna fahishah dalam ayat ini tidak semestinya zina. Ini pendapat siapa? Abu Muslim Al-Asfahani mengatakan fahishah di sini dengan makna seks sesama jenis, luar tabi'i. Cuma kita kena ingatlah, Abu Muslim Al-Asfahani ni orang tak apa kenal ke dia. Sebab apa? Sebab dia ni adalah kaum Mu'tazilah. Sama ada dia cenderung kaum Mu'tazilah ataupun dia memang Mu'tazilah. Tapi sini dia Mu'tazilah pun dia kata Mu'tazilah dia pun kata ayat kedua-dua ayat ni boleh beramal. Kalau kita duk turut semacam pendapat mufassir ahli sunnah, kita kena kata ayat ni mansuh. Kalau kita tak pakai pendapat Maulana Sa'id Palampuri lah. Sebab umum wali tafsir kata ayat 15 surah An-Nisa ni mansuh dengan sebab turunnya ayat An-Nur tu, ayat yang kedua. Jadi bila naik nama ni, pendapat Abu Muslim Al-Asfahani ada dalam kitab dia dan juga dinukilkan oleh Ar-Razi, Imam Razi dalam Mafatihul Ghaib. Jadi Abu Muslim ni memang pendapat dia ni adalah benda-benda orang ahli sunnah tak terfikir. Kemah juga pendapat dia. Macam sini dia berpendapat fahishah di sini tidak semestinya dengan perkataan zina, dengan makna zina. Sebab balik pada lughawi ni, fahishah ni banyak makna. Banyak makna. Tapi orang ni dia bila bunyi nama Abu Muslim Al-Asfahani ni, dia tak penuh lah. Tak penuh. Macam contohlah dalam bab ke apa, dalam bab ni lah surah An-Nisa ni juga berkenaan dengan penciptaan Hawa ni daripada tulai rusuk. Dia di antara ia tak setuju dengan pendapat ahli tafsir kata wa khalaqa minha zawjaha tu mencipta daripada diri Adam itu diri Hawa. Maknanya ambil daripada tulai rusuk Nabi Adam tu kejadian Hawa. Abu Muslim Al-Asfahani tak setuju. Sebab dia kata min tu bukan min ibtidaiyah, bukan min juz'iyah, tapi min jinsiyah, dari jenis. Maknanya kalau ada tu manusia, bini dia Hawa tu manusia juga, sama jenis. Bukan kata bunia ke jenis manusia juga. Jenis mana? Jenis ada nafsu, jenis ada akal, jenis beranak, jenis apa, jenis kena makan. Jenis lagu tu. Jenis boleh memberi kasih sayang antara satu sama lain. Jenis lagu tu. Bukan luar daripada kejadian manusia ni. Itu contoh di antara pendapat Abu Muslim Al-Asfahani. Jadi kalau ikut dia, ayat 15 ni berkenaan dengan lesbian lah, perempuan dengan perempuan. Manakala ayat 16 ni berkaitan dengan hukuman homoseksual lelaki. Itu ayat yang ke-16 ni,
walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji. Dalam terjemah itu dia kata dua orang. Kalau kita pakai cara tafsir Abu Muslim ni, kita kena kata mana-mana dua orang lelaki. Sebab walladzani, walladzani tu dua orang lelaki melakukan perbuatan keji itu, setelah sabit kesalahannya maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Mana kamu kena hukum lah mereka tu dengan hukum yang menyebabkan mereka ni sakit, hukum yang menyakitkan. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat lagi maha luas rahmatnya. Adapun ayat tentang hukuman zina sudah ada dengan jelas, iaitu ayat 2 surah An-Nur. Maknanya ayat 15 surah An-Nisa ni berkenaan dengan perempuan dengan perempuan. Ayat yang kena belah pula lelaki dengan lelaki. Kalau lelaki dengan perempuan, ada hukumnya dia dah dalam surah An-Nur itu. Jadi tafsiran ini menjelaskan bahawa ayat 15 tidak mansuh. Ia disokong oleh Ar-Razi, termasuk juga sekumpulan ulama Azhar seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Abdul Jalil Isa, Muhammad Al-Madani dan lain-lain. Dan lain-lain ni kita baca seorang lagi, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Sya'rawi ke Sya'rani? Sya'rawi. Sya'rani itu tasawuf tak? Mizanul Kubra. Sya'rawi. Sya'rawi. Sya'rani itu apa? Ya Ibn Arabi tak? Sya'rani. Ialah kau Ibn Arabi tu. Adalah kalau kampung-kampung tu ngaji kitab je tu. Al-Jawahir wal Yawaqid. Kitab tu kitab gapo, tahu kitab hadis juga, tapi macam-macam. Ada dah itu. Cuma tafsir Abu Muslim ni orang boleh kritik. Orang boleh kritik. Namun tafsiran ini menimbulkan beberapa persoalan. Antaranya pertama, mengapa lesbian digambarkan dengan hukuman yang berat dalam bentuk tahanan rumah hingga mati? Maknanya orang etirok. Orang cuba banding ayat 15 16 ni. Kalau kata ayat 15 untuk perempuan-perempuan, ayat 16 lelaki-lelaki. Kalau cuba banding kata dah. Hak perempuan ni berat ni. Duduk rumah siapa mati. Siapa mati. Lepas tu tak ada taubat. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak terima taubat. Sedangkan lelaki homoseksual dikenakan hukum keseksaan. Jadi tak ada seksa untuk perempuan. Ada untuk lelaki. Lelaki tak kena kurung, perempuan kena kurung sampai mati. Kedua, mengapa ada janji penerimaan taubat untuk pesalah homoseksual dalam ayat 16 ni, sedangkan tidak ada untuk pesalah lesbian? Adalah tidak ada dikenakan hukuman yang tidak sama berat. Tidak dinafikan hubungan sumbang seks antara dua wanita adalah sonsan, tetapi kurang berat berbanding dengan homoseks. Kerana hubungan badan itu secara oral, di mana seks luar tabi'i melibatkan penetrasi. Itu kata Dr. Isra Ahmad Khan. Isra Ahmad Khan ni dia ahli Farahi juga, seorang ulama pensyarah YIA Pecin dia lah ni. Dia asal India. Dia ada tulis, dia ada satu kitab ni kritik teori nasah ni, the theory of abrogation, critical ke apa tahu adalah kritikal. Itu antara kritikal dia lah. Mana dia pun serba salah juga dalam bab ni. Tapi kita boleh kata mungkin persoalan ini dijawab dengan mengatakan pengurungan itu sebagai hukuman berat dengan menyebut sampai mati. Mana nak suruh takut? Hukuman ni kan mendidik kan, royak hukuman berat ni, royak beritahu pula pada wanita, dia takut. Atau sehingga ada jalan untuknya, iaitu jodoh perkahwinan.
Maknanya kalau kita baca ayat ni berhabis, kurung dia sampai mati atau Allah Ta'ala beri jalan untuk dia. Jadi beri jalan pada dia tu dengan tafsirnya, jalan untuk dia apa? Jalan untuk dia keluar rumah. Jalan untuk dia keluar rumah ni maknanya dia boleh berkahwin, maka dia duduk rumah suami dia. Tu maksud dia. Bukan kata kena kurung sampai mati. Tapi dia tu duduk rumah, tahanan rumah kita kata, banduan rumah. Jadi sebut sampai mati tu, itu ada elemen menggerunkan, menakutkan. Kemudian ada jalan untuknya tu, tak sebut jalan tu jalan ke apa. Jalan nak suruh dia ni perasaan minat sesama jenis ni hilang tak? Jadi dia ada minat pada lelaki. Jadi bila ada minat pada lelaki tu, maknanya fitrah dia telah dibaiki, tak balik kepada asal, maka dia timbul keinginan untuk berkahwin. Jadi bila dia berkahwin juga sesat lah. Tak adalah tahanan dalam rumah tu. Bukan bererti tidak ada peluang langsung untuk keluar dari rumah. Penahanan di rumah itu boleh jadi untuk mendidik wanita supaya tidak lagi mempunyai hubungan terlarang dengan pasangan jenayahnya itu dahulu. Maknanya biasanya tempat-tempat ni lah, budak-budak asrama ke apa semua dah. Rumah sewa ke apa semua. Jadi bila dia tu buat klik rumah ayah dia, duduk rumah. Bila sabit tu, kesalahan dia tu, kurang duduk rumah lah. Bila duduk dalam keluarga, duduk dengan ibu dia, ayah dia ke apa semua tu, dia boleh memulihkan keadaan diri dia tu. Pengurungan itu sebagai satu proses untuk memulihkan fitrah kewanitaannya yang telah hilang. Dalam pada itu dia tetap mempunyai peluang untuk bebas keluar apabila sudah berkahwin. Sabil itu boleh ditafsirkan sebagai perkahwinan, yakni nikah. Nikah itu menyelamatkannya daripada kekejian. Kalau mengikut kata-kata Zamakhsyari ni, dia kata an-nikah yughni anis sifah. Mana dengan berkahwin itu, maka dia selamatlah daripada perbuatan yang tidak bermoral tu. An-nikah al-mughni anis sifah. Itu kata Zamakhsyari, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Yakunu as-sabilu ala hadha an-nikah al-mughni anis sifah. Mana nikah ia membuatkan dia tu tidak perlu lagi melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian taubat ni dah. Kalau kira taubat walaupun tidak disebutkan secara khusus kepada wanita ni, dah ada untuk lelaki. Tapi dia lebih kepada mana masing-masing itu kena bertaubat, tapi lebih ditekankan bertaubat ni kepada lelaki tu. Sebab apa? Sebab kita kata tadilah, kalau hak lelaki ni dia melibatkan penetrasi, ilaj tu, dia lebih menyerupai zina, cuma ikut jalan belakang lah, lalui dubur tu. Kalau perempuan ni dia tak boleh nak masuk ke mana-mana. Jadi dia hanya melibatkan oral. Kalau hak lelaki tu sama-sama dia ada melibatkan penetrasi. Jadi itu menunjukkan kepada hukuman yang berat tu. Maka sebab itulah dia kena seksaan tu, kena hukum. Seksaan ni sama ada dalam bentuk sebab ke, tapi tidaklah qada hudu. Ataupun boleh jadi qada hudu. Jadi dalam ayat mana tadi tu, fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha, fa'adhuhuma. Jadi fa'adhuhuma tu itu lebih merujuk pada ta'zir. Sebab itulah dalam bab hukum homoseks ni ulama tidak sependapat. Kalau zina tak ada khilaf. Kalau bab homoseks ni khilaf lagi. Ada kata kena bunuh, ada kata kena sebab, ada kata kena rujuk kepada zina lah. Kalau dia lelaki berkahwin dah kena rejam. Kalau dia belum berkahwin lagi kena sebab.
Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, tak boleh nak jatuhkan hudud kepada dia. Maknanya tak boleh siapa 100 sebab. Tak boleh kita nak hukum siapa rejam sampai mati, tak boleh. Sebab apa? Sebab walaupun melibatkan ilaj, penetrasi, dia memasukkan kemaluan dia dalam tubuh, tapi bukan faraj. Jadi di situ syubhat tak sama. Sebab tarif zina mengikut Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi ni ilajul hasyafah fil faraj. Mana memasukkan kemaluan sekurang-kurangnya qadar hasyafah dalam kemaluan perempuan. Jadi kalau masuk tubuh lelaki ke tubuh perempuan ke, tidak dikira zina. Tidak dikira zina. Bila tidak dikira zina, maka tak boleh nak rejam, tak boleh nak sebab 100. Tapi tidak berarti lepas daripada hukuman, tidak. Hukuman itu kena juga, tapi dalam bentuk ta'zir. Jadi ta'zir itu seperti mana yang kita maklum, ta'zir dia terserah kepada budi bicara hakim. Sama ada nak kenakan hukum tu lebih sama dengan hudud ataupun kurang. Kemudian masalah tidak disebutkan taubat tu sebab Allah Ta'ala sebut juga taubat tu dalam ayat 17 dan 18 umum. Peluang untuk bertaubat tu bukan kata tak ada ruang untuk bertaubat kepada perempuan sehingga tidak ada janji. Ada tu dalam ayat 17 dan juga ayat 18. Manakala Muhammad Asad ni nama apa? Dia asal Yahudi tak? Asal Yahudi, masuk Islam. Muhammad Asad ni dalam tafsir dia The Message of the Quran mengatakan kalimah fahishah tidak semesti dengan makna perzinaan dan persundalan, kerana ianya tu boleh dipakai dengan makna perbuatan yang tidak bermoral yang memalukan. Itu makna asal lughawi. Sebab dia kira gini. Sebab Quran dalam surah Nisa ni sebut fahishah. Dalam surah An-Nur jelas sebut az-zani waz-zani. Jadi kalau kita ngaji mantik fahishah ni benda umum, zina ni benda khusus. Jadi kita kata tidak setiap zina itu fahishah. Setiap zina itu fahishah, tetapi bukan semua fahishah itu zina. Umum wa khusus mutlak dipanggil. Umum wa khusus mutlak. Setiap zina itu fahishah, memalukan, keji, menjijikkan, menjatuhkan maruah, merosakkan masyarakat. Tetapi tidak setiap fahishah itu dengan makna zina. Dalam ayat An-Nisa dengan kalimah fahishah dan ayat 2 surah An-Nisa dengan kalimah zina. Maknanya cara Quran guna tu jelas. Terdapat perbezaan. Sebab itulah kita kalau belajar tafsir secara mikro ni, kita kena tengok apa sebut guna kalimah ni sini, tidak kalimah tu sana. Dia mesti ada sebab-sebab tu. Allah menggunakan dua istilah yang berbeza bagi dua tempat ini, surah An-Nur dengan surah An-Nisa ni. Kalimah yang berbeza. Jadi bila kalimah berbeza, kira-kiranya kes tu lain-lain lah. Oleh itu adalah tidak munasabah untuk memakaikan dua istilah dengan sama makna atau sinonim. Tak boleh. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mufradat ni kitab dia lah, kamus dia, mufradat fi alfazil Quran, ada dah dalam bahasa Indonesia. Mengatakan fush, fahsya dan fahisyah bermaksud sesuatu yang kekejian itu sangat besar, sama ada perbuatan dan juga ucapan. Jadi nyapung, mencarut pun fahisyah juga. Cuma darjah dia tu berbeza-beza lah, tahap dia tak sama. Pada bahasanya fahisyah itu merakumi juga perbuatan zina, tetapi fahisyah bukan semuanya itu dengan makna zina. Seperti kita kata tadi lah. Jadi kalau kita tengok molek, jika ketiga-tiga ayat 15 dan 16 surah An-Nisa dan ayat 2 surah
An-Nur tu Allah tu diletakkan bersekali. Mana kalau kita tak jujur molek, maka akan kelihatan kepada kita ni satu skema hukum yang teratur, iaitu Allah SWT nak menetapkan hubungan jenis yang dilarang pada syarak dan luar tabi'i terdiri daripada ada 3 jenis hukum, ada 3 jenis hubungan ni. Hubungan lelaki dengan wanita tanpa nikah, salah. Ya. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Sebab Quran kata ke walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali isteri mereka dan hamba sahaya mereka. Famani betagha wara adzalika faulaika humul adun. Siapa-siapa yang cari jalan selain daripada jalan ni, dia dikira orang yang melampau. Mana Allah Taala wi jalan dah, wi peluang dah. Jalan tu apa? Nikah lah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Jadi orang yang melampau ni lagu mana? Tanpa nikah. Boleh nikah tapi tak sah nikah. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi kesemua jenayah ini sudah ada. Kesemua jenayah ini mempunyai hukum yang tersendiri, dan jenayah zina lebih berat hukumannya kerana ia melibatkan nasab keturunan. Dengan ini jelas bahawa Al-Quran telah menetapkan kesemua bentuk salah laku seks sebagai jenayah yang mempunyai hukum yang tersendiri. Jadi sebab itulah fahisyah ayat 15 tu sesuai berkenaan dengan hubungan perempuan dengan perempuan. Ayat 16 tu lelaki dengan lelaki. Kalau kita tengok dari segi bahasa pun, Allah Ta'ala kata wallati. Wallati ni makna perempuan-perempuan. Dah, tu ayat 15. Ayat 16 walladzani, 2 orang lelaki. Walladzani, dia allazi, alladzani, allazina. Kalau kita tasrif, allazi seorang, alladzani 2, allazina ramai. Jadi di sini 2 orang lelaki. Ya'tiyaniha, mendatangi 2 ni. 2 ni fahisyah. Fahisyah ni lah. Fahisyah ni hubungan telara sama jenis ni. Setengah orang dikritik. Dia kata Tuhan sebut fahisyah ni zina, tak kira lah kita nak kata sodomi ataupun lesbian. Tapi kita kena ingat dalam bab ni Quran dia tak say ni. Oleh kerana benda ni tidak dibenarkan sama sekali. Hatta kalau orang tu ada bini, tak, kok jalan belakang tak boleh. Walaupun bini dia. Kalau orang tu ada hamba lelaki, ni hamba lelaki pun tak boleh jalan belakang. Jadi benda ni memalukan untuk disebut. Sebab itulah memadai dengan sebut fahisyah yang lebih umum. Cuma hak zina ni, oleh kerana zina ni bentuk ia, maknanya bentuk tu mana bentuk ia kita kata kalau atas ikatan perkahwinan tak apa. Natural, benda natural. Asal pada zina ni benda natural. Asal pada zina ni benda yang natural, cuma salah bila tidak melalui akad. Jadi benda tu Quran tak sebut dengan jelas. Mana bila benda ni melibatkan sumber mahram, sodomi ataupun lesbian ni, tak sebut istilah khusus. Mana tak jadi benda tu popular. Lepas tu hujah tu banyak lah. Lepas tu nak pakai hak mana tu ikutlah. Tapi kita sebut di sini cara taujih tu agak munasabah. Lepas tu kritik terhadap Abu Muslim tu kita kira selesai dah lah. Tolong jawab. Cuma janganlah disebabkan kerana dia orang Mu'tazilah kita tak terima. Sedangkan walaupun dia seorang Mu'tazilah tetapi dia boleh memberi pendapat ia kira-kira ayat-ayat ni semua dapat diamalkan pada tempat masing-masing. Kalau kita jadi pilih pendapat ahli sunnah tapi ayat ni masuk tak boleh nak amal dah, baca saja. Tu rugilah. Salahlah. Atas alasan sebab bercanggah. Ayat ni kata kena kurung, ayat ni kata kena reject. Jadi nampak bercanggah. Jadi nak selesai percanggahan kita kata masuk. Sedangkan tidak ada percanggahan kalau kita boleh cari tafsir
yang dapat pakai semua ayat tu dengan makna yang tersendiri pada tempat masing-masing. Tu. Kemudian hadis ni dah, hadis Muslim 1990 ni dia ada iskal ni. Tidak diamalkan juga oleh ulama ni. Pertama, muka surat 134 tu. Nota 308. Kena sebab dulu kemudian rejam. Tidak semua ulama berpendapat dengan hadis ni. Kena sebab lagi, lepas tu kena rejam pula. Dia pakai rejah lalu. Pakai rejah lalu. Lepas tu, kalau kata buai negeri, dah, lepas pada sebab tu buai negeri, ada khilaf juga. Setengah ulama kata hak di buai negeri ni hak lelaki, hak perempuan tak boleh buai negeri, tidak kau bunuh. Sebab itulah perempuan tu kena duduk rumah. Kalau dia kalau perempuan di buai negeri, dia duduk dengan siapa? Siapa dia mahram dia, siapa nak jaga? Lebih mendedah kepada bahaya. Ulama Hanafi pula kata buai negeri ni dia bukan hudud, ta'zir. Ta'zir ni mana mengikut budi bicara hakim lah. Kalau hakim kata orang ni patut dibuai negeri, buai negeri. Kalau tak patut, duduk rumah. Lepas tu kalau buai negeri boleh jadi orang ni memberontak ke, dia murtad ke, ataupun dia lebih terdedah lagi kepada maksiat. Tak ada makna juga. Tak ada makna juga. Sebab itulah hadis ni ada ulama pakar, ada ulama tak pakar. Ada ulama pakar dengan tafsir maknanya tak pakar sepenuhnya lah. Waktu kata hudud juga buai negeri, waktu kata tidak hudud, ada kata hudud juga tapi untuk lelaki, perempuan ada. Jadi dia banyak juga sini. Kemudian kalau katalah ayat 15 ni, wallati yatinal fahishata min nisaikum, dak. Kalau kata perempuan ni dak. Ini kalau kata ayat ni berkenaan dengan zina, kata ayat zina. Nak kurung dia rumah ni. Dak, nak kurung dia rumah ni. Kalau dia ni bini orang lah ke mana? Bini orang, nak kurung juga rumah. Rumah siapa dia? Jadi kalau dia dikurung di rumah dia, rumah tok lelaki dia, patut lelaki dia boleh tengok ke dia tidur dengan lelaki lain, tiba-tiba kena perintah hukum berkurung di rumah dia, yakni di rumah tok lelaki dia. Tidak kau jiwa tok lelaki tengok. Dak, tok lelaki dia jiwa tengok. Dak. Duduk dengan dia tu sekali. Adakah satu bentuk hukuman itu Tuhan letak kepada perempuan sehingga suami terseksa? Tak pernah sabar. Ataupun tok lelaki ni tak ada lama bunuh bini dia. Sebab itulah dia ayat 15 ni dia lebih munasabahnya berkenaan dengan perempuan dengan perempuan. Kemudian hak berikut ni ayat-ayat masuk dalam surah Maidah. Wallahu a'lam.